uh, insyaAllah pada hari Sabtu ni kita akan sampai kepada 10 Muharram. InsyaAllah sekejap je dah sampai 10 Muharram. Okay, jadi kisahnya dulu pada zaman Rasul SAW, ketika Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah pernah berkunjung ke perkampungan Yahudi, ataupun kita panggil perkampungan ahli kitab lah. Diorang adalah pengikut Nabi yang memiliki Taurah. Okay. Jadi Rasulullah dan para sahabat mendapati mereka ni berpuasa pada hari tersebut. Okay. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka atas apakah kelebihan hari ini yang anda berpuasa pada hari ini. Maka mereka berkata pada hari inilah Tuhan telah menyelamatkan Musa daripada kezaliman Fir'aun. Jadi Fir'aun tu, Nabi Musa selamat menyeberangi Laut Merah. Okay. Fir'aun pula ditenggelamkan Allah SWT ketika dia menyeberangi Laut Merah tu, dia ditenggelamkan. Tadi kan saya ada ceritakan pasal ayat tu kan. Maka itu berlaku pada 10 Muharram. Okay. Jadi kata ahli kitab, orang Yahudi ni kata, dan kami merasa kesyukuran kepada Tuhan kerana telah menyelamatkan Musa daripada kezaliman Fir'aun, maka kami pun berpuasa pada hari ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, kami orang Islam lebih berhak ke atas Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dan sekalian mukminin untuk puasa sunat pada hari tersebut. Okay. Jadi cuma para sahabat pernah bertanya pada Rasul, wahai Rasulullah, sedangkan mereka pun puasa, kita pun puasa. Jadi seolah-olahnya macam ada persamaan antara kita ni ikut-ikut diorang punya ajaran pula, macam itulah. Maka Rasulullah SAW menambahkan, apabila tiba nanti bulan Muharram, kita akan puasa 1 hari lebih daripada mereka. Okay. Jadi sama ada sebelum ataupun selepas. Okay, jadi maksudnya kita puasa 9 dengan 10 Muharram, ataupun awak boleh ambil 10 dan 11 Muharram. Tak jadi masalah. Yang penting kita puasa lebih 1 hari daripada mereka. Jadi ini menunjukkan apa? Inilah disuruh kita banyak melakukan kerana hari hari Ashurah ni banyak sebenarnya bukan sahaja peristiwa tu berlaku kepada Nabi Musa AS. Okay, jadi awak lihat dekat nota ni, ianya juga berlaku kepada, yang kita lihat kat sini, hari Ashurah. Mana nak kasih? Okay. Antaranya juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan Nabi Nuh alaihissalam dari kapal. Maksudnya Nabi Nuh tu dia lama bersama pengikut-pengikutnya, dan bukan hanya manusia, binatang-binatang semua yang duduk dekat dalam kapal yang besar tu berbulan-bulan. Ya, ada sebagian ulama mengatakan 6 bulan berada atas kapal tu. Jadi pada hari Ashurah itulah Allah telah menyelamatkan the Ark of Noah dapat berlabuh di Bukit Judi. Maka mereka dah dapat tapak, maknanya dapat pijak bumi balik. Pijak bumi balik pada hari 10 Ashurah. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim ni, kalau kisah dia, Nabi Ibrahim pernah dia menyeru kaumnya tu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada satu ketika tu dia memecahkan semua berhala-berhala yang berada di tempat peribadatan mereka lah, sehingga Ibrahim ni hendak dihukum dengan dicampakkan ke dalam api yang besar oleh Raja Namrud. Okay. Jadi pada 10 Muharram ni juga api yang besar tu telah padam. Okay, dan mereka baru nampak Nabi Ibrahim AS rupanya tak terjejas apa pun. Diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kedahsyatan api daripada menjilat dia. Okay, tu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yusuf juga, Allah mengeluarkan Nabi Yusuf daripada penjara, di mana Nabi Yusuf ni difitnah saja. Okay, kemudian Nabi Yusuf kata, tak apa, walaupun aku ni tak bersalah, tapi aku lebih rela dimasukkan dalam penjara daripada menanggung fitnah perempuan-perempuan ni lah, yang tengah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Okay. Nabi Yunus juga, di mana Allah SWT mengeluarkan ni daripada perut ikan yu, atau kita panggil ikan paus.
yang mana dia telah duduk kat dalam tu selama 40 hari. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, kalaulah Nabi Yunus itu bukan di kalangan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, nescaya Allah akan kekalkan Nabi Yunus tu kat dalam perut ikan hiu tu sehingga yaumul akhir. Wah, Masya Allah. Jadi ini semua satu tarbiyah yang Allah SWT ni nak didik para anbiya ni. Bukan mentang-mentang mereka ni anbiya, mereka ni tak kuat ibadah. InsyaAllah mereka ni lebih kuat ibadahnya daripada kita. Kerana sebab itulah mereka ni contoh yang terbaik untuk kita. Ujian mereka tu yang lagi teruk juga daripada kita. Dan yang kelima tu adalah Nabi Musa lah, seperti mana yang saya dah ceritakan kepada anda tentang apa mereka berlawan dengan ketika tu dikejar oleh Fir'aun. Jadi di atas cuma kita ni mungkin golongan apa tu orang Melayu, daerah Nusantara ni apa, kita tahu apa bubur Ashura je. Sempena Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebenarnya tak salah pun. Tak salah pun awak kalau nak buat bubur. Maksudnya tu banyak memberi. Bubur tu maknanya dari sekarang tak sebenarnya bubur. Awak belanja orang makan iftar, orang buka puasa pun sama juga kita dapat pahalanya. Memang disuruh digalakkan dalam Islam untuk kita sambung silaturahim, untuk buatlah kebaikan sempena membesarkan hari 10 Muharram. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan tu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada bencana, daripada malapetaka, daripada kesusahan untuk setahun ini. Jadi itu yang disuruh kita untuk rebut dan amal ibadah pada hari Ashura tersebut. Okey. Saya nak tambah sikit lagi. Mungkin oleh kerana sekarang ni kita punya media sosial gitu kan. Pada 10 Ashura kalau di daerah Iran, di daerah India, mereka ni sebaliknya pula bukan membesarkan. Mereka ni menyambut hari Ashura dengan dengan duka cita, dengan meraung, dengan dengan menyeksa diri mereka. Ada yang belah, ambil pisau, calar-calarkan badan semua. Kerana apa? Kerana memang dalam sejarah Islam berlakunya pertumpahan darah di Karbala, di mana cucunya Nabi Muhammad SAW iaitu Husain terbunuh. Jadi ini adalah pengamalan yang diamalkan oleh golongan Syiah. Syiah Rafidah. Syiah yang melampau, yang pelampau, Syiah Imamiyah yang pelampau, yang di mana mereka ni maknanya kita panggil terkeluar daripada Islam lah. Kerana Syiah Rafidah ni mereka mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman semua kafir. Jadi kita tidak digalakkan untuk mengikut mereka. Jangan pula nanti, yelah sekarang kan dah maklumlah, maklumat tu berjalan dengan lancar je kan. Sepatutnya kita sambut dengan kesedihan hari Ashura, manalah tahu ada kita dapat WhatsApp tu. Jadi haruslah kita berjaga-jaga. Itu adalah pengamalan mereka yang pengalaman Syiah lah. Syiah yang mana kita ni tak tergolong daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita sedangkan disuruh oleh Rasul SAW. Memang Rasulullah SAW sudah diwahyukan oleh Allah. Dia tahu bahawa nasib cucunya tu macam mana. Tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya ada hikmah di sebaliknya. Rasulullah dapat terimanya dengan tenang. Jadi sedangkan kita pun kalau meratapi orang yang meninggal tak disuruh pun kan untuk macam koyak-koyakkan baju, bukan setakat koyak baju, mereka akan cederakan macam tai pusam lah. Kalau kita nak bayangkan kalau dekat sini India kan tidak dapat tai pusam, tidak orang cocok dengan besi badan-badan orang sebenarnya gitu kan. Jadi mereka mengamalkan macam itu, tapi in the sense of kalau tai pusam cantik nampak ada bunga-bunga semua, tapi mereka dengan pisau, dengan semua warna hitam macam berkabung. Mereka berkabung pada hari Ashura. Jadi kita tidak melakukan demikian. Jadi ini sebagai satu penambahan ilmu yang kita harus tahu selaku seorang Muslim, kerana penyebaran media-media ni semua banyak. Kita tahu, semoga kita merayakannya dengan cara yang betul, seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ada apa-apa persoalan tentang hari Ashura ni? Ada yang nak tanya? Ustazah, saya nak tanya, bukan pasal Ashura yang puasa putih. Puasa kan? putih. Kalau Puasa puasa putih 13, 14, 15. Ya. Itu ada yang cakap kalau puasa tu seumpamanya macam
diampunkan dosa 1 tahun. Betul ke? Ah, Ayamul ayamul bid. amul amal Bid. ayam. Bid. Baydun tu maknanya putih lah. Bid. Kenapa nama dia putih? Kan kalau kita tengok dalam dalam Islam bulan purnama. Purnama. Bulan purnama, bulan tu cantik tu, nampak besar, subhanallah. Masya-Allah kalau nampak bulan yang cantik kita cakap subhanallah. Okey, jadi kita nampak bulan tu penuh cantik dia pada 13, 14, 15 lah, middle. Full moon pada 15 ikut kalender Islam. Kerana kalender kita ikut putaran bulan kan. Bulan. Jadi sebab itu namanya putih, kerana kita puasa pada bulan putih. Bulan tu cantik bulat dia, jadi dia warna putih. Jadi itu maksudnya. Okay? Puasa pada bulan putih. Jadi puasa bulan putih ni memang amalan yang diamalkan oleh Rasul SAW pada tiap-tiap bulan, bulan Islam. Jadi dia tengok kalender Islam 13, 14, 15. 3 hari straight tu mereka puasa. Jadi bagi dia Rasul SAW puasa. Jadi sebagian ulama mengatakan jadi yang ini dapat contohnya membersihkan kita daripada dosa-dosa, tu maksudnya putih lah. Jadi ada ulama kata physically nanti siapa nak putih amalkan puasa 3 hari ni. Ada juga yang kata macam itu. Ada yang kata supaya kita badan kita ni kebal, macam kita kebal daripada penyakit. Jadi macam-macam lah. Jadi ulama mengatakan supaya nak beri kita semangat untuk kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 13, 14, 15. So this month Muharram ni terus lah daripada Muharram 8 sampai 15 lah puasa terus. Kalau itulah, jadi cakap kalau awak nak ambil macam Senin Khamis kan, jadi awak akan start 8 hari Khamis, lepas tu Jumaat, Sabtu gitu kan. Lepas tu Sunday tak payah pun boleh kan? Boleh rehat lah, boleh rehat 11, 12 tu rehat, tu 13 boleh sambung macam itu. Tapi yang penting ambil 2 hari, maknanya sama ada nak ambil Jumaat Sabtu ataupun Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Okey boleh. Terima kasih Ustazah. Atau hari Ahad sahaja aku puasa bulan Muharram kerana Allah Ta'ala. Dan Rasulullah pun ada cakap antara bulan-bulan yang Rasulullah suka banyak melakukan puasa adalah pada bulan Muharram. Kerana bulan Muharram adalah antara bulan-bulan haram dalam Islam. 4 bulan yang haram dalam Islam. Alhamdulillah. Semoga dengan ilmu ni anda dapat kongsikan dengan ahli keluarga. Kongsikan dengan sahabat handai. Semoga kita bertambah dengan kita menyuruh orang melakukan kebaikan, kita juga dapat pahala. Kalau orang tu lakukan, kita dapat pahala dia juga. InsyaAllah. InsyaAllah sekian dahulu. Nanti mungkin nota yang saya kasih ni, nanti yang saya bukakan pasal hari Ashura ni, ada saya buat untuk sampai setiap bulan dalam Islam lah. InsyaAllah nanti saya boleh minta admin tolong forwardkan kepada anda sekalian. Okey. Tapi ni nota lama lah. Saya tak buat apa-apa. Ni yang misal sisterhood punya kan? Yang sisterhood punya, betul. Jadi awak boleh kongsikan. Boleh. Terima kasih. Dahulu kita baca kita punya kita baca Allah marhamna sekejap saya sharekan dulu. Host dah tukar. Okey, kejap. Ustazah boleh share lagi? Okey. Kita baca, nampak tak? Nampak. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana Hujjatan. ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga kita berjumpa lagi semua. Selamat berpuasa di di hari Ashura. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Yeah, I end the session. Thank you.